Itu tak ada masalah, boleh. Cumanya yang kapasiti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, kita nak test suara dulu, test suara dulu, percubaan test suara. Tengok sama ada dengar atau tidak. Okey, dah selesai di beg bagasi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita sekarang ni 6 November 2024. Sekarang kita berada di Kuala Lumpur International Airport. InsyaAllah kita akan bersama dengan pelepasan grup Ihsan Kasih Madani pada pagi ini. InsyaAllah mereka akan bertolak daripada Kuala Lumpur International Airport ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka akan dijangkakan berlepas pada jam 6.30 pagi dan insya-Allah akan sampai di Madinah pada jam 10 nanti di Madinah waktu Tanah Suci, waktu Saudi, insya-Allah. Jadi sekarang ini sedang diadakan taklimat oleh Haji Solihin berkenaan dengan operasi semasa, dan sebentar lagi akan Ustaz akan membacakan doa perjalanan. Dan sekarang ini live di Kuala Lumpur International Airport. Sekarang ini taklimat daripada Haji Solihin berkenaan dengan operasi, dan sekarang ini sedang masuk ke peringkat di Madinah Al-Munawwarah, dan seterusnya taklimat berkenaan dengan pergerakan umrah dan seterusnya pulang ke Malaysia, ya. Dan sebelum itu kita akan saksikan sekarang ini keadaan jemaah yang sedang diberikan taklimat, dan insya-Allah kita akan mengikuti taklimat ini sehingga selesai, sehinggalah bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz sebentar lagi. Okay, saya bawakan tuan-tuan untuk melihat situasi semasa ini. Pada pandangan ikut pada Ustaz punya pergerakan, dan kalau sampai di Madinah tu, kalau semuanya kali pertama saya semua ada yang kali kedua, kali ketiga. Tak ada, semua kali pertama. Okey, saya syorkan apabila sampai saat di Hotel Saja Al-Madinah nanti, Ustaz akan kumpulkan dan bawa tuan-tuan dan puan-puan semua menuju ke Masjid Nabawi. Okey, dan perlu ingat lapan pintu ataupun pintu masuk ke Masjid Nabawi. Okey. Ustaz mungkin atau tahu okey, selepas selesai di Madinah kita akan menuju ke Mekah. Umrah yang pertama kita akan bermiqat di Bir Ali bersama-sama dengan Ustaz menuju ke Mekah, dan kita akan duduk di Mira Ajiat. Umrah kita yang kedua di Jaranah, umrah kita yang ketiga di Hudaybiyah, dan umrah kita yang keempat di Tanaim. Ada 4 kali umrah yang tuan-tuan boleh sempurnakan, dan juga peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita dapat laksanakan. Andai katalah kita diuji dengan masalah kesihatan, kita reda dengan hati yang terbuka dan bersangka baik sentiasa dengan Allah. Setiap apa jua niat kita berada di sana akan dimakbulkan oleh Allah SWT, sebab kita berada di tanah haram. Okey, jadinya kita bersangka baiklah dengan Allah atas ujian kesihatan yang Allah bagi. Mungkin demam, mungkin batuk, mungkin sesama, mungkin tak larat nak jalan. Makcik ni masih kuat saya nampak ni. Kuat je ya, insya-Allah, amin. Nampak makcik ni masih kuat. Tengok dia paling depan kat sa'i nanti. Tawaf tu okey lagi, pusingan dekat sa'i nanti, tuan-tuan. Saat-saat kita tengoklah siapa di belakang, siapa di depan. Terjelat ustaz yang kat belakang nanti. Okey, dan sebelum saya tutup taklimat saya, sedikit informasi. Yang pertamanya, ketika di Madinah kita nak beli SIM card, kita mesti nak guna SIM card Saudi, kita nak gunakan talian di sana. InsyaAllah kita akan cuba panggil syarikat telco untuk hadir ke Hotel Saja Al-Madinah. Tuan-tuan boleh beli package SIM card yang ditawarkan oleh syarikat telco tersebut, dengan kadar harga RM56 kalau tak silap saya lah. Tak tahulah, yang saya pergi sebelum ni bulan puasa, dengan kadar harga tersebut lah. Tapi adalah package yang kita ditawarkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih ikut mana yang tuan-tuan nak. Di hotel pun ada wifi. Yang pentingnya tuan-tuan, kita nak guna di luar hotel. Mungkinlah kita dah pergi solat sesat, kita nak pergi ke lawatan sesat, kita nak pergi melontar sesat. Melontar rial tuan-tuan, bukan melontar jamrah. Melontar rial tu shopping.
Itu melontar ria ke kedai-kedai, kita sesat dah. Kalau dalam melontar tak tahu balik dah. So kita perlukan talian. Okey, yang kedua ya tuan-tuan, berkenaan dengan suhu. Okey, keadaan suhu sekarang ni kalau ikutkan di Mekah pada jam 10.25 malam pada kadar 26 darjah Celsius. Okey, 26 darjah Celsius. Tak adalah begitu panas keadaan mungkin waktu malam, mungkin di waktu siang mungkin naik kepada 31, tapi tak begitu panas sangatlah. Sebab apa tuan-tuan, sekarang ni dia dah masuk peralihan monsun panas ke musim sejuk. Okey, mungkin tuan-tuan akan berjumpa dengan hujan, adanya angin kencang, adanya ribut di Mekah dan juga di Madinah. So kalau keadaan hujan lebat di situ, janganlah kita mandi sama ramai kat luar tu. Kita masuklah dalam hotel ataupun kat dalam masjid. Tunggulah keadaan di luar tu begitu reda, barulah kita keluar ataupun kita balik ke hotel. Kalau kita mandi ramai-ramai, takut jadi pelik pula nanti kan. So kita berhati-hati juga dengan keadaan cuaca di sana. Kalau keadaan begitu lebat, ribut, kita janganlah terhalang untuk menuju ke masjid. Walaupun kita waktu itu di dalam masjid tak apa, mungkin kita nak keluar masjid tak boleh sebabkan hujan yang lebat. Kita duduk saja dalam bilik, dah keadaan reda, barulah kita keluar ke masjid. Okey, dan yang terakhir ya tuan-tuan, kita ada bekalkan ataupun rencana kepada tuan-tuan. Ada tuan-tuan pakai sekarang ni Okey, layout yang kita bagi pada tuan-tuan. Pastikan sentiasa kita pakai bermulanya di KLIA sehinggalah tuan-tuan sampai balik esok. Okey, pakai sentiasa di Mekah, di Madinah, kita pakai sentiasa. Sebab apa? Kita akan collect pasport tuan-tuan, ustaz akan simpan, ustaz akan jaga. Sebab kita akan bagi pada penjemaah pegang pasport. Nanti kita takut berlakunya kehilangan. Okey, berlakunya kecurian di dalam masjid. Kita punya beg hilang kena curi, dalam beg tersebut ada pasport. Itu kita tak nak. Jadinya ustaz akan simpan pasport tuan-tuan dan puan-puan semua, dan identiti tuan-tuan berdasarkan adalah lencana yang kita bekalkan pada tuan-tuan, yang kita beri pada tuan-tuan. Dan di belakang lencana tersebut ada nombor petugas tabung haji yang letak di sana, yang bertugas di sana untuk kita hubungi ala berlakunya sebarang masalah di luar jangkaan kita. Okey, insya-Allah selebihnya saya akan serahkan pada Ustaz Hasbullah untuk sedikit penerangan berkenaan dengan solat subuh kita pada pagi ini. Dan juga kita pun tidak bertemu dengan solat zuhur di sana. Kita sampai pukul 10.25 pagi. Jadinya mungkin clearance lepas zuhur 12.30 itu baru kita akan keluar semula ke ketibaan. Jadinya kita akan menempuh waktu solat subuh pagi ni di KLIA. Dan Ustaz akan bagi sedikit penerangan. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan, supaya kita tidak lupa. Kita memang selalu excited sangat. Kita dah pendam lama dapat pula rezeki Allah panggil kita sampai ke tanah suci, dan kita dapat menunaikan ibadah umrah. Tapi jangan lupa yang paling utama adalah solat kita yang paling utama. Okey, dan ibadah kita dapat dilaksanakan insya-Allah kalau kita menjaga solat kita sebelum kita ke Madinah nanti. Okey, baik Ustaz. Saya pada Ustaz untuk berkenaan dengan solat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih penyelaras ataupun pengurusi majlis Ustaz Solihin. Itu Ustaz tu bukan Ustaz, dia Ustaz juga, Ustaz Solihin. Yang dihormati pegawai tabung haji Ustaz Izzat, Ustaz Azmir dan pegawai yang lain. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan kakak, Duyufur Rahman, moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya alhamdulillah wa syukurillah dapat kita berjumpa pada hari ini dengan tujuan asas kita ialah innal ibadah la budda minan niyati mukhlisati lillahi ta'ala. Itu paling asas utama seluruh ibadah, termasuklah pada hari ini yang mana objektif utama kita ialah untuk menunaikan ibadah umrah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bacaan doa, Ustaz nak sentuh sedikit berkaitan dengan solat.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita masuk waktu subuh 5.56 atau 5.57 macam tu pada hari ini. Sebelum kita sampai di perkarangan ataupun gate dibuka, yang keyword utama yang tuan-tuan perlu ada ialah pastikan ada air semayang dahulu. Jangan bila dah masuk waktu baru dah nak keluar daripada gate tu, nak cari toilet di mana, tak. Pastikan apabila kita sampai di bahagian dalam nanti, sediakan adakan ambil semayang dahulu. Pastikan di situ. Kemungkinan berdasarkan pengalaman yang lepas, kita sempat semayang subuh, pengalaman yang lepas lah. Tapi pengalaman untuk hari ini tak pastilah. Yang lepas kita sempat. Diandaikan sekiranya masuk waktu, tuan-tuan dan puan berada di depan gate itu, selalunya kita semayang kat situ. Andai kata kita kena masuk dalam flight, apa yang perlu kita buat? Yang pertamanya, tuan-tuan sudah ada wuduk yang tadi. Tak perlu bersesak-sak dalam toilet di dalam flight nanti. Itu keyword dia, ada air semayang dahulu. Masuk waktu awal, kita semayang di perkarangan. Tak sempat, kita diminta masuk di dalam body flight. Apa yang kita buat ialah, air semayang dah ada, kita sembahyang di dalam flight. Sembahyang di dalam flight macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apabila untuk takbir yang pertama, bangun menghadap kepada kiblat, Allahu Akbar, duduklah di atas kursi itu. Ya. Sembahyang macam biasa di atas kursi, seperti mana yang tuan-tuan dah tahu. Ustaz pun dah kongsi maklumat berkaitan dengan panduan tata cara sembahyang di atas flight. Itu adalah berkaitan dengan solat subuh. Manakala kita akan sampai di sana sebelum solat zuhur, bermakna tuan-tuan tak ada masalah lah untuk berkaitan dengan solat zuhur. Tapi untuk solat subuh, kita melihat keadaan di sana nanti. Apabila kita dapat sembahyang di perkarangan, kita tunai segera. Sekiranya kita masuk dalam, kita kena tunai. Yang pasti, dalam keadaan apa sekalipun, sembahyang kita tak boleh tinggal. Apa analogi yang paling tinggi? Analogi yang paling tinggi ialah sembahyang ketika perang pun kena sembahyang. Itu analogi paling tinggi. Ketika perang, kan? Kalau dah ketika perang pun ada kaedah bagaimana menunaikan solat, apatah lagi atas flight, kapal terbang ataupun ruang waktu dan sebagainya, tetap kena sembahyang. Cuma kaedahnya, kalau keadaan muwassa' yang luas, kita tunai secara muwassa'. Kalau keadaan mudayya' yang sempit, tunai cara sempit. Contoh bina, al-muwassa' kita sembahyang di dalam keadaan biasa, sembahyang macam biasa. Tapi keadaan yang sempit di atas flight, walaupun kita sihat, kita sembahyang duduk. Sebab takbir yang pertama itu. Sebab situasi menyebabkan begitu. Yang penting keywordnya, jangan tinggal solat. Hatta kepada sekiranya tuan-tuan pengalaman yang lain, naik flight, tak sempat ambil air sembahyang, tak boleh ambil air sembahyang ni. Sembahyang hormat waktu. Kan? Sembahyang hormat waktu, tetapi kena qada. Tetapi kalau kita ada sembahyang, kita dah tunai di atas flight, itu tak perlu qada. Tengoklah situasi yang mana-mana lah. Tapi insyaAllah untuk selebihnya, sekiranya tuan-tuan ragu ataupun ada persoalan berkaitan dengan agama, solat dan sebagainya, boleh refer kepada Ustaz. InsyaAllah kita selesai dengan cara yang baiklah daripada satu masalah agama yang tuan-tuan hadapi insyaAllah. Itu sedikit panduan lah. Seterusnya marilah sama-sama kita membaca doa. Moga-moga perjalanan kita bermula pada hari ini selamat pergi dan baliklah. Dan pada yang sama dapat menunaikan ibadah umrah sebanyak 4 kali atau lebih, tengok keadaan sebagaimana, kekuatan kekuat. Tetapi tabung haji biasalah, umrah pertama Abiyar Wa'adi, yang kedua Jaranah, ketiga Hudaybiyah, dan keempat kita ke Tanaim lah. Yang empat sekiranya 5 ke 6 tu atas inisiatif sendirilah. Nanti boleh maklum pada Ustaz juga. Ila hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم احون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال إنك سميع الدعاء اللهم بلغنا وطلعنا وأوصلنا نحن وجميع المسلمين إلى مكة المكرمة ومدينة منورة وارزقنا الإقامة فيهما في الحياة وبعد الممات الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini memohon kepadamu Ya Allah kebaikan dan ketakwaan di dalam perjalanan umrah kami ini. Semoga ia merupakan amalan yang engkau redai. Ya Allah, permudahkanlah urusan dan lindungilah kami daripada kesukaran dalam perjalanan kami. Ya Fattah, Ya Alim, berilah kami kesihatan, keselamatan, kekuatan dan kemudahan dalam melakukan amal ibadah kepadamu Ya Allah, dan jadikanlah umrah kami dan amal ibadah kami diterima Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kukuhkanlah keimanan dan keyakinan serta perihalilah sepanjang perjalanan untuk menuju ke rumahmu Baitullah Al-Haram serta mengunjungi ziarah makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap kepadamu Ya Allah, semoga doa-doa kami, impian kami, ibadah kami dimakbul dan menghapuskan dosa-dosa kami selama mana kami hidup di dunia ini Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah telah selesai taklimat dan juga bacaan doa kita dan seterusnya daripada Haji Solin untuk maklumat terakhir berkenaan dengan check-in bagasi dan seterusnya jemaah akan terus masuk ke dalam dan insya-Allah sebentar lagi kita akan bergambar dengan jemaah dan kami akan postkan di media sosial Tabung Haji Travel insya-Allah. Ada di Madinah dan juga di Mekah, mudah-mudahan semuanya akan berkekalan sehinggalah kita pulang ke tanah air semula nanti insya-Allah, dan kita boleh bangun bersama-sama dengan beg bagasi masing-masing menuju ke kaunter K18 kaunter K18. Di situ petugas tabung haji dah tunggu. Pastikan bawa masuk beg bagasi sahaja di laluan check-in tersebut, dan insya-Allah kita berjumpa lagi mungkin ada waktu dan masa yang lain. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, begitulah pada pagi ini taklimat yang telah diberikan oleh pegawai operasi kita di Kuala Lumpur International Airport, dan seterusnya jemaah akan terus ke kaunter K18 untuk penerbangan Saudia. Dan sedikit sebanyak berkenaan dengan grup ini, mereka daripada Ihsan Kasih Madani daripada Jabatan Perdana Menteri, dan akan ada pegawai pengiring daripada JPM sendiri menghantar 2 orang lelaki dan 1 orang wanita bagi memudahkan urusan dan bagi untuk mengendalikan jemaah-jemaah mereka. Dan seterusnya sebentar dan juga akan bersama dengan mereka guru agama daripada Tabung Haji Travel akan mengiringi semua jemaah daripada penerbangan hari ini sehinggalah pulang semula ke tanah air.
Jadi insya-Allah ustaz yang bersama dengan grup ini adalah orang berpengalaman yang dahulunya pernah beberapa kali telah pun bertugas bersama dengan tabung haji travel. Jadi insya-Allah keadaan pelepasan jemaah nanti semoga didoakan berjalan dengan lancar, dan juga penerangan yang diberikan oleh guru agama sebentar tadi berkenaan dengan solat subuh dan bagaimana pentingnya perlu ada wuduk sebelum masuk ke kawasan boarding, dan tempat yang sepatutnya ataupun tempat yang boleh dilakukan solat subuh itu sendiri telah pun diterangkan oleh guru agama sebentar tadi. Jadi insya-Allah kita harapkan, kita doakan mereka semua berjalan dengan lancar. Jadi tuan-tuan, live kita pada pagi ini mungkin setakat ini sahaja. Mengikuti program-program yang seterusnya, jangan lupa banyak lagi posting yang menarik, nasihat berkenaan dengan agama dan juga doa-doa yang kami post di media sosial kita. Jangan lupa like dan share setiap video, setiap live ataupun setiap posting, setiap poster yang telah kami kongsikan di media sosial, supaya semua masyarakat di Malaysia ini mendapat manfaat. Ramai lagi dekat luar sana yang bertanya kenapa Tabung Haji Travel tidak ada media sosial, tidak mempromosikan. Ada tuan-tuan, kita promosikan setiap pakej umrah, pakej pelancongan kita. Tabung Haji Travel bukan saja mengendalikan umrah haji, bahkan pelancongan pun kita ada, dan juga kita ada e-dagang shopping.txts.com.my, dan seterusnya kita ada yang terbaru, adalah bukan terbaru sebenarnya, dah lama, cuma mungkin belum dikenali oleh ramai lagi masyarakat awam di luar sana. Kita ada kargo dan juga kita juga mengendalikan tiketing. Kalau nak nak pergi bercuti, tiket kita disediakan, dan pakej pelancongan juga kita ada sediakan. Jadi jom support Tabung Haji Travel, like, share dan juga boleh komen di setiap posting kita, supaya semua masyarakat ataupun kawan-kawan kita di dalam media sosial mendapat manfaat. Setakat itu saja tuan-tuan, live kita pada pagi ini. Insya-Allah semoga perjalanan jemaah ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala, selamat pergi dan kembali semula ke tanah air untuk bersama dengan keluarga tercinta. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan tinggalkan tuan-tuan untuk bersama sebentar lagi. Assalamualaikum.